Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada bab 6. Okay, kalau para pelajar tengok dekat sini, okay, bab 6 ialah sudut dan tangen bagi bulatan. Okay, 6.1 sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Okay, jadi dekat sini pelajar mesti lebih memberi tumpuan kepada lilitan pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Okey, cikgu akan terangkan setiap satunya. Okey, sebelum tu kita ulang kembali apa yang pelajar telah pelajari semasa tingkatan 1 dan 2. Okey, beberapa perkara yang terdapat dalam bulatan. Okey. Okey, yang pertama, okey, ini kita panggil sebagai pusat bulatan. Okey. Pusat bulatan. Okey. Kemudian yang kedua, okey, daripada pusat, okey, menyentuh okey lilitan, okey, kita panggil dia sebagai jejari. Okey, sebelum tu sebelum jejari ni, okey, di keseluruhan okey bulatan ini, okey, kita panggil dia sebagai lilitan. Okey, lilitan. Okey, jadi tadi daripada pusat kepada lilitan, okey, pusat kepada lilitan, okey, kita labelkan dia sebagai jejari. Okey. Tapi kalau lilitan melalui pusat dan bertemu semula ke lilitan, okey, ini dipanggil sebagai diameter. Okey, diameter. Okey, yang ni macam mana pula? Okey, cikgu, ini lilitan menyentuh lilitan juga. Okey, adakah dia diameter? Bukan. Okey, kenapa dia bukan diameter? Sebab dia tidak menyentuh pusat bulatan. Dia hanya lilitan dan kembali kepada lilitan. Okey, kalau dia melalui pusat barulah disebut sebagai diameter. Tapi sekiranya dia tidak melalui pusat, kita akan panggil dia sebagai perentas. Okey, pelajar kena tahu ni. Okey, perentas. Okey, seterusnya, okey, dekat sini cikgu ada satu lagi bulatan. Okey, ini tadi pelajar dah tahu ini adalah pusat. Okey, so yang kecil ni kita panggil dia sebagai sektor. Okey, yang besar ni macam mana pula? Okey, dia juga sektor. Okay, yang besar ni cikgu labelkan dia sebagai lorikan merah ni. Okey, tapi dia ada dua. Okey, dua sifat. Satu kecil, okey, dan yang kedua sektor ni lebih besar. Jadi sektor yang lebih kecil ni ataupun kita panggil sebagai sektor AOB, okey, yang berlorikan dengan pen hitam, kita panggil dia sebagai sektor minor. Okey, dia kecil, kita panggil dia sebagai sektor minor. Okey, manakala yang cikgu lorikkan menggunakan pen merah ni, okey, dia lebih besar, ruangan dia lebih besar daripada sektor minor tadi, kita panggil dia sebagai sektor major. Okey, sektor major. Okey, kadang-kadang soalan tanya, okey, kirakan perimeter bagi sektor minor AOB. Okey, kedua-duanya adalah AOB. AOB hitam, AOB merah. Okey, tapi kalau pelajar tahu apa maksud minor dan major, pelajar akan memilih sektor yang tepat. Okey, keduanya lengkuk. Okey, apabila ada sektor minor, okey, lengkuk tadi, okey, ini lengkuk. Okey, lengkuk pun terbahagi kepada dua. Okey, lengkuk pertama ini mencangkum daripada A ke B. Ini kita panggil sebagai lengkuk minor. Kerana apa? Kerana dia lebih kecil. Kerana dia mencangkum sektor yang lebih kecil. Okey, manakala untuk sektor major tadi, okey, ini kita panggil sebagai lengkuk
meja. Okey. Okey, cikgu harap para pelajar faham apa yang terdapat dalam suatu bulatan. Okey, kita sambung lagi ulang kaji tentang beberapa geometri yang para pelajar dah pernah belajar sebelum ni. Okey, kerana ia terdapat dalam tajuk bulatan. Okey. Yang pertama, segitiga. Okey, segitiga. Okey, simbol ni. Okey. Ini menunjukkan segitiga ni ialah segitiga. Okey, siapa ingat segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi. Apa sifat segitiga sama sisi? Okey, sebelum tu pelajar masih tahu sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman bagi suatu segitiga ialah 180 darjah. Okey, tak kisahlah. Okey, dia berbentuk macam mana. Yang penting segitiga nilai dia adalah 180 darjah. Okey, bagi segitiga sama sisi tadi, okey, bila semua sisinya sama panjang, maka setiap sudut pedalamannya juga adalah sama besar. Okey, maka 180 darjah tadi kita bahagikan dengan 3 sudut. Okey, setiap satunya memberi nilai 60 darjah. So, setiap sudut pedalamannya adalah 60 darjah. Okey. Okey, yang keduanya. Okey. Okey, simbol ni. Okey, ini menunjukkan ini adalah segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki. Okey, maksudnya kaki segitiga sahaja yang sama panjang. Okey, lagi satu bahagian tidak sama panjang. Okey, jadi pelajar dah tahu sudut pedalaman semuanya adalah 180. Okey, contoh saya bagi, okey, cikgu bagi sudut pada satu kaki segitiga dekat sini, nilai dia ialah 70 darjah. Okey, kita nak cari nilai X. Okey, macam mana nak cari nilai X? Okey, disebabkan dia segitiga sama kaki, kaki dia sama. Okey, ini namanya kaki dia sama. Kaki sudut. Kaki sudut. Okey, maka nilai bagi sudut yang lagi satu juga ialah 70. Okey, sebab dia berada pada kaki segitiga yang sama. Okey, maka untuk mencari nilai X, okey, pelajar-pelajar tahu suatu segitiga nilai dia adalah 180. Tolakkan dengan sudut-sudut pada kaki. Okey, jadi bakinya ialah berapa ni? 40 darjah. Okey, 40 darjah. Okey, maka itu adalah nilai bagi X. Okey, seterusnya. Okey, cikgu aplikasikan konsep segitiga dalam bulatan. Okey, ini kalau pelajar tengok. Okey, ini adalah satu segitiga. Okey, ini adalah pusat bulatan. Okey, apabila pusat, okey, garisan menyentuh lilitan, ini dinamakan jejari. Okey, dekat sini ada 2 jejari. Yang kedua, okey, pusat menyentuh lilitan, ini namanya jejari. Maka panjang kedua-dua garisannya adalah sama. Okey, maka segitiga ini adalah membentuk satu segitiga sama kaki. Okey, nilai X dekat sini disebabkan ini adalah kaki segitiga, ini adalah sudutnya, dan ini juga ialah kaki segitiga, ini sudutnya, maka nilai X adalah bersamaan dengan 43 darjah. Okey, sudut pada kaki segitiga bagi segitiga sama kaki adalah sama nilai. Okey. Okey, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama. Okey. Okey, 6.1a. Sudut dalam bulatan. Okey, sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama.
okey, dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Okey, apa maksudnya? Okey, dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, kalau para pelajar tengok dekat sini, okey, ini adalah satu sudut. Okey, sudut. Okey, ini juga adalah satu sudut. Dia dicangkum oleh lengkuk yang sama. Dia berkongsi lengkuk. Okey, dia berkongsi lengkuk. Macam payung terjun kan, bentuk payung terjun kan. Okey, maka nilai bagi kedua-dua sudut ni adalah sama besar. Okey, sama besar. Dengan syarat, okey, pelajar mesti tengok kaki dia mesti bercantum kat sini. Ini sudut, ini kaki dia. Ini sudut tadi, ini kaki dia. Dan dia bercantum dengan sudut yang kedua. Okey, dia mesti bercantum macam tu. Okey, dan dia mestilah menyentuh lilitan bulatan. Okey, sudut dia adalah sama besar. Okey, contoh yang kedua dekat sini. Okey, contoh yang kedua. Okey, sama juga. Okey, ini adalah sudut yang diberi. Okey, ini kaki dia. Okey, ini kaki dia. Okey, ini adalah sudut yang kedua. Okey, ini kaki dia. Okey, bercantum. Okey, ini kaki dia. Okey, bercantum juga. Ini adalah sudut yang ketiga. Okey, sudut yang ketiga. Okey, ini kaki dia. Okey, bercantum juga. Okey, maka kita boleh rumuskan kesemua sudut ni dicangkum oleh lengkuk yang sama. Ni lengkuk. Okey, ni bentuk macam payung terjun ni. Okey, ni pun sama payung terjun. Okey, lengkuk yang sama, maka setiap sudutnya adalah mempunyai nilai yang sama. Okey, contohlah cikgu bagi satu contoh. Ni macam ni. Okey. Adakah sudut A dan B sama besar? Para pelajar rasa adakah sudut A dan B sama besar? Okey, jawapan dia adalah tidak. Kenapa? Dicangkum oleh lengkuk yang sama. Sudut A berada pada lilitan, tapi sudut B tak berada pada lilitan. Maka dia tidak berada pada lengkuk yang sama. Dia mesti berada pada lengkuk yang sama. Lengkuk. Okey, maka ini bukan, nilai A dan B adalah tidak sama. Okey, para pelajar. Okey, kita pergi kepada beberapa soalan. Okey, cikgu harap para pelajar dah faham tentang konsep yang pertama, iaitu suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama mempunyai sudut yang sama besar. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, sudut yang diberi adalah 40. 40. Okey, ini kaki dia. Okey, ini kaki dia. Okey, sudut yang kedua adalah X. Okey, ini kaki dia. Okey, kita tengok kaki dia bercantum kat sini. Ni kaki dia pun bercantum dekat sini. Dan kedua-duanya berada pada lilitan. Okey, berada pada lilitan dan lengkuk yang sama ni, bentuk payung terjun ni. Okey, jadi kita boleh simpulkan bahawa nilai X adalah sama dengan berapa? 40 darjah. Okey, nilai X sama dengan 40 darjah. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita tengok kat sini. Sudut yang diberi 55 darjah. Okey, mana kaki dia? Okey, ni kaki dia. Okey, ini kaki dia. Okey. Sudut yang kedua, okey, X. Okey, X. Okey, mana kaki dia? Okey, ni kaki dia cantum. Okey, ini pun kaki dia cantum. Okey. So, 55 berada pada lilitan, X juga berada pada lilitan. Okey, dia dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, ini bentuk payung terjun tadi. Okey, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa nilai X juga adalah sama dengan 55 darjah. Okey, saya rasa tajuk ni sangat mudah untuk pelajar faham. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga.
Okey, kita tengok kat sini. Sudut yang diberi adalah 30 darjah. Okey. Okey, ini kaki dia. Okey, ini kaki dia. Okey, sudut yang kedua adalah X. Okey, ni kaki dia. Okey, dia bercantum. Ni kaki dia. Okey, dia bercantum. Okey, sudut B berada pada lilitan. Sama juga dengan sudut A berada pada lilitan bulatan. Okey, dan dicangkum oleh ni lengkuk yang sama kan. Ni payung terjun lah ni. Okey, cangkum oleh payung terjun tadi. Okey, maka nilai X juga sama dengan 30 darjah. Okey, mudah kan? Okey. Okey, 3 contoh yang cikgu dah beri tadi. Okey, cikgu harap semua pelajar faham. Okey, saya kasih satu soalan. Cuba kita buat sama-sama. Nak menguji kefahaman pelajar. Okey. Dekat sini. Okey, saya ada dua segitiga. A, EB dan juga CDE. Okey, kalau kita tengok dekat sini ya. Okey, segitiga AEB. Okey, ada dua sudut yang diberi. Yang pertama 45 darjah dan yang kedua adalah X. Okey, so kita nak cari nilai X. Okey. Maklumat 70 dekat sini. Okey, 70 darjah dekat sini. Ini. Okey, ini kaki dia. Okey. Okey, mana lengkuk dia? Okey, dia berada pada lengkuk BC. Okey, maka pasangan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama bagi sudut 70 darjah ni adalah dekat sini. Okey, so nilai dia sama 70 darjah. Jadi untuk melengkapkan nilai bagi X, okey, bagi segitiga ABE ni, okey, kita akan gunakan konsep sudut pedalaman segitiga yang cikgu dah terangkan tadi, iaitu nilai X sama dengan jumlah keseluruhan sudut pedalaman tolakkan dengan 45 darjah. Tolakkan dengan 70 darjah. Nilai dia sama dengan 65 darjah. 65 darjah. Maka selesai untuk subtopik kita 6.1a. Bagi menguji kefahaman pelajar, cikgu harap para pelajar boleh selesaikan buku teks matematik tingkatan 3. Uji minda 6.1a. Muka surat 134. Pelajar boleh buat dalam buku latihan matematik bagi kelas masing-masing. Selamat mencuba.